Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman khalaqal insana 'alamahu bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulil muayyidi bi burhanil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi hudatil irfan. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid dan lanjutan kuasanya, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita dapat bermuzakara semula dan pada malam ini kita sampai kepada muka surat 308 ya. 308. Kita ambil daripada perkara 2 terbalik. Dia kata di sini si mati meninggalkan bapa, meninggalkan ibu, meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Sebelum hartanya difaraidkan, anak laki-laki si mati pula meninggal dunia dan meninggalkan waris yang sama di samping seorang isteri dan seorang anak laki-laki. Cara penyelesaiannya kita tengok dalam rajah dia. Kalau kita uraikan tentang masalah macam mana dia punya keletakkan menyelesaikan masalah itu ya. Okey. Okey. Dia kata di sini si mati meninggalkan bapa, ibu, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki sebelum hartanya difaraidkan, anak laki-laki si mati pula meninggal dunia. Dan meninggalkan waris yang sama. Yang sama. Waris yang sama di samping seorang isteri. Seorang isteri dan seorang anak laki-laki. Okey. Kalau kita nak menyelesaikan masalah ini, kita ada dua
kategorinya ya. Yang pertama untuk menyelesaikan masalah yang pertama, yang kedua menyelesaikan masalah yang kedua. Sebab ada kematian lepas daripada masalah yang pertama tu ya. Yang pertama itu si mati meninggalkan bapa. Kita cari sini ya. Si mati meninggalkan bapa. Si mati meninggalkan ibu. Dan si mati meninggalkan seorang anak perempuan. Meninggalkan anak perempuan satu ya. Satu anak perempuan. Meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Satu anak laki-laki. Ini masalah pertama. Cara dia nak menyelesaikan masalah pertama, cari apa dulu cara dia? Mencari apa dia? AST dia. Angka sepunya terbesar. AST. Kita sebelum nak cari AST, kita tengok dulu. Si mati meninggalkan bapa. Meninggalkan bapa, kalau di segi faraid dia, si mati meninggalkan bapa. Di segi faraidnya, kalau meninggalkan bapa atau bapa boleh dapat 1/6 ya, 1/6. Sebab ibu, si mati meninggalkan ibu. Berapa ibu boleh dapat? Juga 1/6 ya. Bahagian dia 1/6. Anak perempuan dengan anak laki-laki dapat apa? Anak perempuan dengan anak laki-laki berapa dapat dia? Asobah. Asobah ya. Kalau anak perempuan dengan anak lelaki dapat asobah. Macam mana caranya? Anak perempuan kalau asobah, berapa dapat bahagian dia? Lupa. Kalau asobah, anak perempuan pun asobah, anak laki-laki pun asobah. Anak perempuan 1 bahagian, anak laki-laki 2 bahagian. 2 bahagian. Anak laki-laki dapat 2 bahagian. Kita selesaikan masalahnya dulu. Angka sepunya terbesar je berapa ni? 1/6 dengan 1/2. Angka sepunya terbesarnya berapa? 6 ya. Pasal 6 ni bersama dengan sama ya. Sama nilai. 6 kali 6, 6 bagi 6, 6 bagi 6 dapat 1 kali 1 kali 1, 1. 1 kali 1. Ibu pun yang tu juga 6. 6 bagi 6 dapat 1. 1 kali 1, 1. Dapat 1 ya. Kemudian anak laki-laki dengan anak perempuan asobah. Macam mana nak cari asobah ni? Macam mana cara nak menyelesaikan masalah asobah? Yang ni dah dapat dah. Bagian bapa dan bagian ibu dah dapat. Yang boleh dapat lagi bagian anak perempuan dan anak laki-laki. Tapi bagian dia asobah. Menghabisi semua yang tinggal. Macam mana nak cara dia? Ni bagi bapa ni 1, bagian ibu 1, 1 campur 1, 2. 6, angka sebenarnya terbesar ni ya. 6 nyata dengan 2, apa tinggal dia? 4. Tu dia bagian dia. 4 ya. Dia dapat 4 di situ. 4 padam ni. Dapat 4. 4 di situ. Anak lelaki dan anak perempuan dapat 4. Itu dia asabah. Kemudian masalah dia kata sebelum hartanya difaraidkan, anak laki-laki si mati pula meninggal dunia. Anak laki-laki si mati yang ni meninggal. Mati. Dia pula mati ya. Dia pula mati. Mati kosong lagi, tak ada lagi ya. Kalau dia mati di situ, yang bagian bapa masih ada ya. Masih apa? Masih ada. Kalau 1/4
Satu anak perempuan dengan satu anak laki-laki ni mana 3 bahagian. Bahagiannya 4. Tak boleh ya. Kau kecilkan dia. Jadi kena gunakan jalan penyesuaian. Kena gunakan jalan penyesuaian. Penyesuaian. Cara dia. Cuba baca uraian tu ya. Uraian di atas tu. Dia kata, dalam masalah pertama, bapa mewarisi kadar 1/6. Ibu juga mewarisi kadar 1/6. Inilah 1/6. Manakala anak laki-laki dan anak perempuan mewarisi baki harta secara asabah. Ni. Dia mewarisi secara asabah. 6, 1 sampai 1, 2, 6, 2, 3, 4. Dia bahagian dia. Anak laki-laki dengan anak perempuan dia 4 ini. Tapi anak perempuan satu bahagian, anak laki-laki lebih. Itu nak selesaikan. Tapi tak boleh nak bagi selesaikan ni ya. Kena cari jalan penyesuaian. Macam mana nak jalan penyesuaian dia kata di sini? Dalam masalah ini, angka sebenarnya terbesar ialah 6. Kerana angka penyebut kadar tetapnya 1/6 dan 1/6 sama-sama nilai. Oleh itu, bapa mendapat 1 bahagian, ibu juga mendapat 1 bahagian. Manakala bakinya 4 bahagian, diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan nisbah 1 laki-laki bersamaan dengan 2 perempuan. Ni 4 ini bahagiannya 1 laki-laki, 1 anak perempuan, 1 anak laki, 2 bahagian pada anak perempuan. Kalau seorang anak laki-laki 2 campur 1, 3. Tak boleh bagi dengan 4. Kalau nak bagi juga kena buat perpuluhan. Dalam faraid ilmu perpuluhan tak ada. Dalam ilmu faraid ilmu perpuluhan tak ada. Macam mana nak menyelesaikannya? Dia kata di sini. Oleh sebab 4 tidak dapat dibagi-bagikan tanpa pecahan, maka kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan nisbah tersebut, maka penyesuaian masalah perlu dilakukan. Kena buat penyesuaian masalah di sini ya. Penyesuaian masalah di sini. Cara dia macam mana dia kata? Apabila bilangan anak laki-laki dan anak perempuan dengan nisbah tersebut 3. Dan nisbah tersebut 3. Mana datang 3 tu? Dia kata dengan nisbah 3. Mana datang 3? Kita boleh baca buku ni, tapi mana datang tanya juga lah. 1 bahagian anak perempuan dapat 1, anak laki-laki dapat 2. Itu jadi 3. Itu jadi 3 ya. Dia kata di sini, apabila bilangan anak laki-laki dan anak perempuan dengan nisbah tersebut 3 tidak selaras, tidak apalah, tak boleh masuk sekali, tak apa. Dengan bahagian mereka 4. 3 bagi 4 tak boleh ya, payah. Kalau dia berpuluh dia ujung. Maka bilangan mereka 3, bilang mereka 3-nya yang bahagian dia anak perempuan anak lelaki 3 ya. Bilang mereka 3 didarabkan dengan angka sebenarnya terbesar masalah 6. 3 ni anak satu perempuan 1, anak lelaki 2, 3 kali dengan 6. Kali dengan 6, 3 kali 6 berapa? 18. Jalan penyesuaiannya sini 18. Ada datang 18 di situ ya. Datang 18 di situ. Kemudian dalam masalah kedua, bapa, ibu dan anak perempuan dalam masalah pertama ialah datuk. Ada berpindah pula pasal dia mati. Si mati ni anak laki-laki ni dengan bapa dia ni dia dari datuk. Sebab dia yang tadi mati suami ya, isteri ya. Bila yang anak laki-laki ni mati, apabila jemput dengan bapa ni jadi datuk. Ibu ni jadi nenek. Anak perempuan dah adik-adik perempuan ya. Dalam berubah punya kaedah dia. Apabila bilangan anak laki-laki dan anak perempuan dengan nisbah tersebut 3 tidak selaras dengan bahagian mereka 4, maka bilang mereka 3 didarabkan dengan angka sebenarnya terbesar masalah 6. Hasil penyesuaian masalah ialah 18. Ini dia. Ini hasil penyesuaian masalah ni. Penyesuaian masalah ya 18. Dalam masalah kedua, bapa, ibu dan anak perempuan dalam masalah pertama itu ialah datuk. Bapa ni ada ahli datuk lah. Kalau dia mati je kan.
Dia dah jadi datuk. Nenek, ibunya jadi nenek pula. Tak ada panggil ibu lagi dah. Dan adik-beradik perempuan si ibu sebapa kepada si mati oleh dia adik perempuan kepada si mati pula ni. Kadang-kadang ni anak perempuan kepada si mati yang pertama tadi, dia dah adik-beradik perempuan pula kepada si mati ya. Jadi bertukar nama dia dah. Faham? Bila dia mati dah lain bagi peraih dia. Oleh itu datuk mewarisi kadar 1/6. Yang tadilah asalnya ya. Datuk mewarisi kadar 1/6, nenek juga mewarisi kadar 1/6, tak berubah ya. Dan adik-beradik perempuan si ibu sebapa terhalang. Adik-beradik perempuan si ibu sebapa ni terhalang. Apa mana terhalang di sini? Adik-beradik perempuan si ibu sebapa ni terhalang ya. Terhalang dia dapat di sini ya. Ni. Kalau terhalang dulu apa sebutnya? Nak sebut dalam ilmu peraihnya sebut kata apa? Mahjub ya, ataupun hajat terdinding. Terhalang. Mahjub. Mahjub. Ya. Terhalang. Terhalang. Dia kata mahjub. Dan adik-beradik perempuan si ibu sebapa terhalang pewarisannya oleh anak laki-laki si mati. Anak lakinya jadi terhalang, tak dapat dia. Manakala isteri mewarisi kadar 1/8. Isteri si mati. Ini kena buat kira lain ya. Dah masuk bab yang kedua. Masuk bab yang kedua. Unit saham. Unit saham. Ini dah di datuk ya. Ini dah di datuk. Ini dah nenek. Ibu dah nenek. Nenek. Jadi mahjub. Tak boleh dapat ya. Masih mati ya. Anak lelakinya dah mati samulah dah mati ya. Jadi di sini dia kata warisannya anak laki-laki itu semati, maka isteri mewarisi kadar 1/8 dan anak laki-laki tersebut mewarisi baki pusaka secara asabah. Anak laki sebata ni mewarisi asabah. Anak laki mana dia? Yang ni ya. Ni isteri. Isteri ini anak laki-laki. Laki-laki isteri dapat 1/8. Yang anak laki-laki dapat asabah menghabisi yang tinggal. Cara nak menyudahkannya, dia kata di sini ujung balik situ 310. Angka sebenarnya terbesar masalah ini ialah 20. Angka sebenarnya terbesar masalah ini ialah 20. 24, bukan 20 ya. 24. Mana datang 24 itu? Angka sebenarnya terbesar masalah ini ialah 24. Kerana angka penyebut kepada kadar tetap isteri 8 dan bapa 6 atau ibu 6 adalah sepunya oleh 1/2. 1/6, 1/8 boleh masuk 2 ya. Oleh itu angka sepunya satu daripada didarabkan dengan angka penuh yang satu lagi. Angka penuh satu lagi. 4 kali 6 ataupun 8 kali 3. Boleh dua-dua lakukan, boleh lakukan lah ya. Jadi jawabnya di sini ada 20. Angka sebenarnya terbesar dia 20 ya. 24 AST. AST 24. AST 24.
Ni himpunan. Himpunan. Jadi di sini dia kata, dan hasil darab daripadanya ialah 24. Itulah angka sebenarnya terbesar masalah. Oleh itu, datuk mendapat 4 bahagian. Nenek mendapat 4 bahagian. Datuk 1/6 tadi tu, 6 bagi 4 dapat 6 bagi 24 dapat 4 ya. 4 bahagian. Nenek dapat 4 juga. 4 bahagian. 6 bagi 24 dapat 4 juga ya. Kemudian dia kata macam tu. Kemudian angka sebenarnya terbesar masalah, dengan itu datuk mendapat 4 bahagian, nenek pun 4 bahagian, isteri 3 bahagian. Isterinya yang bawah tu 8. 8 bagi 24 dapat 3. 8 bagi 24 dapat 3 yang ni. Isterinya dia dapat 3. Sebab 8 bagi dengan 24 dia. 3 kali 8 24. Dia dapat 3 ya. Dia dapat 3. Kemudian dan jadikannya, kemudian ambil jadikannya sebagai unit saham, unit dari darabkan dengan bahagian setiap warna waris dalam masalah kedua. Sesiapa yang mewaris pusaka dalam kedua masalah ini, maka bahagiannya dicampurkan dan diletakkan di ruang jumlah himpunan. Mana di sini, himpunan di sini ya. Jadi, campurkan masalah himpunan ni. 24 di sini. 24. Jadi himpunan ni dia tak mahu dia apa di sini ya. Apabila di sini dia 54, datangnya kan kita cari dia banyak batang 54 ini. Iaitu 1/8 daripada angka sebenarnya terbesar masalah, keduanya 24. Dan darabkan dengan angka penyesuaian masalah pertama 18. Maka hasil himpunannya ialah 54. Terus datang dia 24. Oleh itu apabila diambilkan 3, iaitu 1/8 daripada tadi itu, angka sebenarnya terbesar masalah, kedua 24, dan darabkan dengan angka penyesuaian masalah pertama 18. Hanya masalah pertama tadi itu ya. Darabkan dia, jadi dia 18. Kemudian ambil angka sebenarnya bahagian simati yang kedua 1. Simati yang keduanya. Satu bahagian ya. Satu bahagian. Kemudian setiap, iaitu 18 daripada 8, dan jadikannya sebagai unit saham. Unit sahamnya di sini kena bagiin. Ini pun ada pecahannya ya. Unit sahamnya di sini ada 3. Jadi jangan 3. 3 kali 24 apa kan dia jadi di situ ya. Sesiapa yang mewarisi pusaka dan kedua-dua masalah itu, maka bahagian dicampurkan dan diletakkan di ruang jumlah himpunan. Demikian penyelesaiannya. Dan setiap waris mendapat bahagiannya masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam ruang tersebut. Itu di antara ya. Itu di antara. Yang ini dikira masalah dia di sini ya. 24. Datuk tadi kita salin juga masalah apa dia. Datuk yang memula tadi, bapa tadi itu 4 campur dengan 9. 9 yang apa tadi pun campur dengan 9 juga. Ya. Tadi 4 campur 9, 13. Ini pun 13 ya. Ini mahjub. Yang anak perempuan sama anak apa tadi, beradik perempuan si ibu sebapa tadi itu terdinding. Tapi dia mendapat yang asal yang tadi 4 kali dengan 12 ya. Yang terdinding tadi itu. 12. Kemudian isteri 1/8 daripada 24 dapat 3. 3 bagi 8, 24 bagi 3 dengan 88 ya. Kemudian dia punya apa, asabah bagian dia, harinya. 13 campur 13, 26. 26 campur 12, 38. 38 campur 8,
46. Baki dia tu, dia punya apa dia, dapat 13 apa dia, bagian dia. Satu anak lelaki nak asobah, kalau dia dapat 13. Tengok balik, betul tak dengan 34 ni? 3 campur 3, 6, dan 2, 8, 8 campur 2, 14, 13, 17 ya. Tengok dia, salah sisi ni. 3, 3, 6, 8, campur 3, 11. Oh betul lah. Ini bukan 8, 3. 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8 campur 3, 11, 11 ke 14. 14 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia jawabnya. Jumlahnya sama dengan 54 per 54. Itu dia antara penyelesaian masalah yang kedua tadi tu. Kemudian kita tengok sebelahan tu pula. C. Bahagian sistematik kedua dan angka sepunya terbesar masalah yang tidak selaras pula. Tadi selaras ya. Si mati meninggalkan suami. Itu lain masalah dia. Si mati meninggalkan suami. Suami meninggalkan ibu dan bapa saudara belah bapa. Sebelah bapa. Sebelum hartanya diperaikan, suami pula meninggal dunia. Suami pula meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak lelaki dan perempuan. Anak perempuan. Dan 5 adik-beradik laki-laki. Okay. Kita padam contoh yang ada ni ya. Contoh dia. Si mati meninggalkan suami. Dan meninggalkan ibu. Bapa saudara belah bapa.
Lepas selesai apa ya? Selesai masalah yang ini dulu ya. Kalau si mati meninggalkan suami berapa boleh dapat? Kalau si mati meninggalkan suami dapat, dia tak ada anak ya. Dia tak meninggalkan anak, tak meninggalkan anak lelaki, anak perempuan tak ada. Maknanya tak ada porong. Dia punya apa porong apa tak ada ya. Kalau tak ada meninggalkan suami tak ada meninggalkan porong, dia dapat 1/2. 1/2. Ibu dapat 1/3. Bapa saudara belah bapa. Bapa tinggal asabah ya. Dia dapat asabah. Asabah di sini. Jadi angka sebenarnya terbesarnya berapa perginya? 1/2, 1/3. Angka sebenarnya terbesarnya berapa? 6. 2 boleh masuk pada 3 ya. 2 kali 3 apa 1/2 dan 1/3 kalikan. Dia tak boleh masuk, kalikan. Dia dapat 6. Angka punya terbesar. 6 bagi dengan 2 dapat 3. 3 kali 1 3. 3 bagi dengan 6 bagi 3 dapat 2. 2 kali 1 2. Bapak saudara dapat asabah. Jadi berapa bapak saudara dapat? 3 campur 2 5. 6 tolak 5 tinggal 1. Dia menghabisi ya. Dia menghabis asabah ni mana penghabisan. Dia dapat penghabisan. Dia dapat 1. Kemudian masalah yang kedua, yang suami pula meninggal dunia. Suami ini mati. Yang ni. Suami itu pula meninggal dunia. Dia mati. Ini mati ya. Dia punya AST dia. AST penyesuaian penyesuaian dan himpunan. Okey. Jadi kalau masalah suami mati, dia kata di sini unit sahamnya ialah 5. Macam mana masalah aja, tengok balik itu macam mana nak menyelesaikannya ya. Tengok sebalik itu, muka surat 312. Bahagian semati kedua dalam masalah pertama. Ni bagi semati kedua ya. Bahagian semati kedua dalam masalah pertama 3. Ya, semati ni dalam masalah pertama dia dapat 3. Dan angka penyesuaian masalah 10. Angka dia kata angka penyesuaian masalah ialah 10. Penyesuaian masalah dia. Mana datang dia 10 itu tidak selaras. Si mati dah tinggalkan ini, dia dah pergi ke lain ya. Saudara, oleh itu darabkan angka sebenarnya terbesar masalah pertama 6, yang 6 tadi ya. Darabkan oleh itu darabkan angka sebenarnya terbesar masalah pertama 6 dengan angka penyesuaian masalah kedua, maka hasil penyimpunannya ialah 60. Maknanya yang ni dapat tadi tu angka sebenarnya terbesarnya ialah 10. Masalah kedua tadi dia 10. Dia punya angka penyesuaiannya ialah 60. Angka penyesuaiannya ialah 60 ya. Di sini 60. Jadi dalam masalah kedua, penyesuaian telah dibuat kerana bahagian 5 adik-beradik lelaki tidak dapat dibagi-bagikan. 5 adik-beradik lelaki ya. Kita tak tulis 5 adik-beradik lelaki tadi tu bawah tu. Ni.
Dia mau adik-beradik lelaki semati, jadi kita tak bagikan dia. Ni. Satu anak perempuan dan lima adik-beradik laki-laki sebelah bapa. 5 sebelah bapa. Kita tak buat di situ dia. Jadi di sini dia kata dalam masalah kedua, penyesuaian telah dibuat kerana bahagian 5 adik-beradik lelaki tidak dapat dibagi-bagikan tanpa pecahan. Ni bahagian ini tak dapat dibagi kerana ada pecahan dia. Jadi masalahnya di sini, kita kena cari selesaikannya dulu. Yang adik-beradik laki-laki ni okey ya. Yang suami dia dah mati okey, tak ada di sini. Dia tak ada dapat apa-apa ya. Tak ada dapat apa-apa di sini. Dan ibu pun tak ada dapat apa-apa di sini. Dan bapa saudara bapa pun dia asabah pun tak ada masuk apa-apa di sini ya. Yang dapat ni tu dia. Satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Kalau 1/2 anak laki perempuan dia dapat 1/2. 1/2 anak laki-laki berdapat asabah. 2 bagi 10 dapat 5. 5 10 tak 5 tinggal 5. Jadi yang ini tinggal bagi perempuannya, adik-adik laki-laki sebelah bapa pun dia 5 orang. Dia dapat asabah pun dapat 5 juga ya. Itu dia punya bahagian dia. Dapat 5 juga. Jadi masalahnya di sini, waris yang mempunyai bahagian dalam masalah pertama akan mengambil bahagian yang didarabkan dengan mangka penyesuaian masalah kedua 10. Dengan itu bapa bahagian ibu ialah 20. 2 kali 10 bahagian ibunya dia dapat 10 ya. Bahagian ibu 2 kali dengan 10 dia dapat 20 bahagian. Kemudian bahagian dengan itu bahagian ibu ialah 20, manakala bahagian bapa saudara belah bapa 1 kali 10 ya. Belah bapa ni dia dapat 10 bahagian. 10 bahagian ya. Dapat 10. Tu kalau dia dapat bagi bapa dapat 10 ya. Kemudian bahagian anak perempuan berapa boleh dapat ya. Walau waris yang mempunyai bahagian dalam mana-mana masalah, dalam masalah ke-20 akan mengambil bahagian yang didarab dengan bahagian simati ketiga yang diwarisnya daripada simati pertama. Dengan itu bahagian anak perempuan ialah 3 kali 5, 15. Tengok mana dia boleh dapatnya. 5 ni. Dia dapat 1 par apa? Kalikan dengan apa dia AST 3 tadi ya. 3 kali 5, 15. Yang punya apa dia? Dia punya apa dia? Ada dapat 15. Kemudian manakala bahagian adik-beradik perempuan seibu sebapa pula ialah 3 kali 5. 3 kali 5. Pun 15 juga ya. Hari nak tengok betul tak betul kita tengok balik ya. Semuanya penyambut dia. Tu antara dia. 60 dia betul apa dia betul apa dia? 60 20 campur 10 30 campur 5 45 45 campur 15 60. Di sini pun 60 mana juga sini 60 par dengan 60. Sama bagian dia. Itu maknanya jumlah yang ini nampaknya betul di sini ya.
Itu dia di antara bahagian-bahagian yang harus kita tahu ya. Itu di antara. Kemudian masalah yang ketiga besok kita masuk tentang si mati meninggalkan isteri itu besok kita akan buat kemudian lah ya. Sekianlah ingat wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.